قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis 303 hadis marfu'. Haddatsana Amr bin Aun qala akhbarana Hammadun an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, jilid yang kedua, versi terjemahan. Kita berada pada bab yang pertama untuk versi terjemahan jilid 2 ini. Kita masih berada dalam bab tibin nafs, perasaan yang ceria dan senang hati. Kita dah lihat dua hadis, hadis yang ke-301 dan 302. Pada malam ini sambungan hadis yang ketiga masih dalam bab yang sama. Satu hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling baik. Dalam hadis ni kalau tuan-tuan lihat, hadis ni Nabi guna ataupun Anas menceritakan tentang Nabi. Anas mengatakan Nabi ini adalah ahsanan nas, ajwadan nas, asja'an nas. Dia guna lafaz ahsan wa ajwad wa asja'. Lafaz ini digunakan untuk menunjukkan Nabi adalah yang terbaik ataupun tersegala-galanya berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Jadi tiga benda yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini. Satunya, Nabi ini adalah ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Ulama mengatakan ahsanan nas di sini dari segi khalqan, dari segi ciptaan. Nabi adalah sebaik-baik penciptaan manusia. Maknanya sejarah manusia daripada Adam alaihissalam sehinggalah ke hujung dunia, Nabi adalah ahsan. Nabi adalah yang paling baik. Sebab tu dalam syair yang dijadikan nasyid, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dan disebutkan dalam syair itu, ka'annaka, seolah-olah engkau wahai baginda Nabi, qad khuliqta, telah diciptakan engkau itu, kama tasha'u, sebagaimana kamu sendiri nak macam mana. Macam orang buat operation lah. Hidung tak mancung, nak suruh jadi mancung kan. Maknanya dia dah adalah contoh hidung tu. Semancung macam mana. Ibarat contohnya begitu untuk mudah kita faham. Seolah-olah Nabi ni memilih sendiri juzuk-juzuk tubuh dia yang macam mana yang dia kehendaki. Bentuk mukanya macam mana dia nak, matanya macam mana dia nak, hidungnya macam mana dia nak. Sebab dia adalah seindah-indah yang kita duk gambarkan
wajah Nabi bujur, kita kata macam bujur sirih. Itu setakat pengetahuan kita. Kita bukan tengok semua wajah manusia dah atas muka dunia ni. Kita hanya gambarkan, Melayu kita menggambarkan bila wajah tu cantik, Melayu kata macam bujur sirih. Itu alam Melayu. Terjemah macam tu. Huraikan macam tu. So, itu setakat pengetahuan yang ada pada kita. So, kita tak tengok seluruh wajah yang ada di dunia ini. Macam mana bentuk wajah yang paling cantik sekali. Dan, kalau ada katakanlah 10 bentuk wajah muka yang tercantik dalam dunia, bukan itu batas cantik yang ada di sisi Allah. Takkan Allah Ta'ala hanya ada 10 je bentuk muka yang tercantik. Itu mustahil, miskinlah Allah Ta'ala. Maknanya di sisi Allah Ta'ala banyak lagi bentuk yang paling cantik. Dan di antara yang tercantik itu, diambil dan dijadikan satu juzuk daripada batang tubuh Nabi SAW. Sebab tu menatapnya tak puas. Boleh melihatnya satu kepuasan. Sehingga orang yang menatap Nabi ni dia tak terasa dah nak benda lain. Sebab dia dah rasa satu keseronokan dah dalam hidup dia. Satu kecapan, satu benda yang dia kecapi yang sangat bernilai dalam hidup dia. So dia tak rasa dah benda lain lebih berharga lagi dalam hidup dia setelah dia melihat sesempurna manusia. Itu contoh untuk mudah kita faham lah. Taqribuz zihn, untuk mendekatkan minda kita, akal kita untuk faham. Sebab ulama mengatakan ahsanan nas ni, seindah-indah manusia ini dari sudut khalqan, dari sudut penciptaan. Sebenarnya apa saja yang ada di wajah Rasulullah, apa saja yang ada di juzuk batang tubuh Nabi daripada hujung rambutnya sehingga ke hujung kaki, itu yang tercantik. Itu yang terbaik. Kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il, tapak kaki Nabi, macam mana? Tapak kaki Nabi dia ada ruang, rongga. Dia ada rongga. Dia ada orang tapak kaki, dia tak ada rongga bahagian sini. Tapak kaki Nabi ada rongga bahagian dalam ni. So maknanya kalau Nabi letak atas tanah, atas pasir, dia hanya nampak bahagian tepi saja. So bahagian ni, bahagian rongga ni tak kena pada pasir tu, pada tanah. Dan jari-jari Nabi, jari-jari kaki Nabi yang jari sababah, yang sababah ni, kalau jari telunjuk kita jari tangan, jari telunjuk lebih panjang daripada ibu jari. Jari-jari kita kadang-kadang ada bentuk menurun kan. Daripada ibu jari paling tinggi sekali, lepas tu menurun. Rasulullah yang sababah itu yang lebih tinggi, lebih panjang berbanding dengan ibham, berbanding dengan ibu jari. Cuma dalam banyak-banyak jari yang kita tengok di kalangan manusia, kita tengok kaki dia ni mulus, cantik, bersih. Walaupun kita lihat dah cantik, Nabi, kaki baginda Nabi itu jauh lebih cantik dan indah lagi. Saya sebut beberapa contoh untuk kita faham bahawa seluruh tubuh badan baginda Nabi itu adalah yang tercantik. Tak boleh ditandingi oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cuma Allah Ta'ala menzahirkan pada baginda Nabi Allah Yusuf keindahan tersebut. Seorang tengok dia cantik pada fizikal dia. Adapun baginda Nabi, Allah Ta'ala tak zahirkan kecantikan tersebut. Sebab tu kita tak lihat ada wanita yang cuba menggoda Rasulullah. Tapi ada peristiwa yang mana bila mana seorang wanita tersebut merenung Nabi, dia terjatuh kerana terlalu terpesona dengan dengan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan ahsanan nas ini satunya khalqan, kejadian tubuh badan dia. Yang keduanya ulama kata khuluqan. Khuluq ni dari segi akhlak, akhlak yang terbaik. Banding dengan akhlak para nabi yang sempurna, para rasul yang sempurna, akhlak yang ada pada baginda Nabi Muhammad adalah yang tersempurna. Itulah paling sempurna, lebih sempurna. Andai ada sabar pada Nabi Ayub alaihi salam,
sabar pada baginda Nabi Muhammad jauh lebih tinggi berbanding dengan sabar Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebutlah dari sudut apa pun. Hatta ulama kata nasaban, dari sudut nasab, dia adalah nasab yang terbaik. Bila ulama mengatakan ahsanan nas ni juga dari sudut nasab, mustahil lah ada dalam nasab Nabi tu kafir. Sebab ada orang mempertikaikan mak dan ayah Nabi ni kafir. So kalau kafir tak cantiklah nasab. Sebab Nabi ni ahsanan nas khalqan wa khuluqan wa nasaban wa muasyaratan. Ada ulama tambah-tambah lagi. Dari sudut nasab pun nasab yang terbaik, yang tercantik. Maknanya daripada Nabi Adam alaihissalam turun kepada Abdullah tu, maknanya semua insan-insan yang ada di antara Abdullah sehinggalah Adam alaihissalam, semuanya manusia yang soleh semua. Manusia yang baik-baik semua. Hati budinya semua baik, fizikalnya cantik. Daripada situ lahirnya baginda Nabi SAW. Itu nasab. Lepas tu banyak lagi lah. Ulama-ulama sebut berkenaan dengan ahsanan nas. Nabi ni adalah yang terbaik dari semua segi lah, semua sudut, semua angle. Tuan-tuan lihatlah dari angle mana pun. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua sekali menunjukkan kesempurnaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad. Baik. Kemudian Anas bin Malik kata lagi, Nabi ni adalah ajwadan nas. Manusia yang paling pemurah dan paling dermawan. Kalau Nabi ni manusia yang paling pemurah, paling dermawan, takkanlah Nabi ni orang miskin. Sebab tu ulama mengatakan Nabi ni bukan orang miskin. Dan dia diberi pilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi Nabi bertaraf malik ataupun jadi Nabi bertaraf hamba. Maka Nabi memilih untuk jadi Nabi yang bertaraf hamba. Maknanya kehidupan dia macam kehidupan hamba. Sebab tu dia minta dengan Allah Ta'ala supaya dia boleh kenyang satu hari, lapar satu hari. Dia boleh rasai bagaimana manusia ataupun umat dia rasa kesusahan-kesusahan tersebut. Bukan dia miskin, dia kaya. Khazanah-khazanah yang ditinggalkan, yang sepatutnya dimiliki oleh baginda Nabi, tapi diinfak. Diinfak dalam untuk perjuangan. Harta benda yang ditinggalkan oleh Khadijah diinfak. Jadi Nabi ni disebabkan oleh punya harta, maka dia adalah seorang yang sangat-sangat pemurah dan dermawan. Yang tuan-tuan duk baca, biasa kita duk dengar, orang baca hadis Nabi seorang pemurah, lebih pemurah daripada angin yang bertiup, iaitu di bulan Ramadan. Biasa kita dengar hadis tu. Kepemurahan Nabi ni melampau-lampau, berlebih-lebih, terutamanya bila masuk bulan Ramadan. So kalau Nabi ni tak ada harta, macam mana Nabi nak infak? Sebab tu kena faham betul-betul berkenaan dengan kisah hidup baginda Nabi. Nabi memilih untuk hidup demikian. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi barangan import. Tuan-tuan baca kisah Nabi, pakaian yang Nabi pakai sebab banyak dihadiahkan oleh sahabat-sahabat. Datang daripada luar negara. Sebab sahabat-sahabat yang datang, yang pergi berniaga ke luar negara, so menghadiahkan kepada Nabi. So pakaian yang ada pada Nabi ialah pakaian yang datangnya daripada luar negara. Bukan bermakna tuan-tuan kena pergi cari barang branded lah pula lepas ni. Kena pergi Mitsui, Sepang ataupun mana? GPO ke apa? Genting apa? Tahu tuan-tuan, bagus. Itu dunia kita. Cuma nak beritahu contoh. Nabi pernah pakai pakaian luar yang berwarna merah. Sahabat tengok berkenan, cantik sungguh. Pakaian tu dihadiahkan oleh sahabat daripada luar negara. Daripada Yamannya datang, daripada Parsinya datang. Tapi sebab benda tu tak ada dalam jiwa Nabi. Bila sahabat minta, Nabi kata, "Jap, aku pakai dulu." So bila Nabi pakai, haruman tubuh badan Nabi tu melekat pada jubah tu. Selepas daripada itu baru Nabi bagi pada sahabat dia. Sebab Nabi kena meraihkan orang yang memberi dulu. Kalau Nabi ambil
Kemudian Nabi tak pakai, orang minta Nabi tu bagi. Kesianlah orang yang terima tu. Apa orang yang memberi tu. Jadi Nabi ambil, Nabi pakai dulu. Maknanya haruman tubuh badan Nabi dah melekat dah di baju tersebut. So Nabi bagi kepada sahabat yang nak. Sebab dunia tak ada tempat dalam jiwa Nabi. So walaupun dia ada harta, dia ada sesuatu, dia terus memberi. Dan itu ialah sifat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat pun. Oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Penawar ada sebut. Tuan-tuan baca kitab Penawar bab Zahid. Aisyah radhiyallahu anha ada duit yang banyak, sampai je pada dia diterus infak. Sampai je pada dia diterus infak. Maknanya tak duduk di tangan dia pun duit tersebut, terus diholo dan dia infak. Ada kisah, siapa dah? Ulama Sufi. Tak ingat nama. Dia duduk daripada semayang subuh, sehinggalah naik fajar, dia masih duduk dalam masjid lagi. Dia duduk dalam masjid berzikir. Lepas daripada semayang subuh, duduk dalam masjid berzikir. Sehinggalah naik matahari, dia tak keluar lagi. Jadi imam yang solat tadi tegur dia. Dia kata, engkau duduk di masjid ni berzikir, tak keluar cari rezeki ke? Jadi apa kata dia? Dia kata, aku kena ulang balik solat, dia kata. Sebab imam tadi tak yakin rezeki itu daripada Tuhan. Ini mazhab ahlul haqiqah. Mazhab ahlul haqiqah, dia tak boleh diguna pakai untuk awam lah. Dia boleh diguna pakai untuk diri sendiri. So imam tadi orang yang tak yakin dengan rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Maknanya dengan aku duduk gini, tak akan datang rezeki. Siapa ajar? Kita lah tu. Jiwa kita lah macam tu. Bukan menafikan ikhtiar, tapi hati dengan usaha, hati dengan zahir tak sama. Keyakinan hati kita bukan bergantung dengan asbab. Al-i'tiqadu bil asbab salah. Kita beriktikad bahawa sebab itulah mendatangkan rezeki, salah. Al-i'timadu bil asbab salah. Al-akhdhu bil asbab itu ya. Al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab itu dituntut oleh agama. Tapi al-i'timadu 'alal asbab maksiat. Bergantung dengan sebab itu maksiat. Aku keluar kerja ni lah, sebab aku keluar kerja ni lah aku boleh makan, anak bini aku boleh hidup dan sebagainya. Itu al-i'timadu 'alal asbab maksiat. Kalau mulut sebut gitu, hati pun gitu juga. Sepatutnya al-akhdhu bil asbab, kita mengambil asbab kerana Allah Taala perintah. Macam apa? Macam dalam hadis sebut. Hadis kata tak akan masuk syurga seseorang itu dengan amal. Yang memasukkan ke dalam syurga seseorang itu adalah rahmat Allah Ta'ala. So kita masuk syurga bukan dengan amal. Masuk syurga dengan rahmat. Itu i'tiqad. I'tiqad tu perlu kita pegang kukuh dalam hati kita. Kita masuk syurga bukan dengan sebab amal yang kita buat. Habis tu amal tu janji dan perintah. Tu kena faham. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Siapa-siapa yang berharap, siapa-siapa yang nak bertemu dengan Allah Ta'ala perintah falyamal 'amalan salihah. Allah Ta'ala suruh kita beramal ibadat. So amal ibadat ini asbab untuk kita bertemu dengan Allah. Bukannya dia adalah yang menentukan kita masuk ke syurga ataupun bertemu dengan Allah. Tidak. Rahmat Allah dan Allah itu sendiri yang menentukan kita ni ke syurga ataupun tidak. I'tiqad memang betul. Dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita masuk syurga. Oh, salah gitu tak payah beramal lah. Tak. Syariat tak ajar gitu pada kita. I'tiqad ya. Kita masuk syurga dengan rahmat. Habis tu beramal itu perintah daripada Allah. Kena junjung lah.
Sebab kita hamba. So al-akhdhu bil asbab, kena ambil sebab Allah Ta'ala yang perintah. Bila kita tak ambil, ingkar perintah Allah, maksiat. Itu benda yang kita perlu faham. Jadi Nabi ni ajwadan nas. Satu lagi yang disebut oleh Anas bin Malik ialah ajwadan nas. Nabi ni orang yang sangat pemurah. Paling pemurah banding dengan mana-mana manusia dalam sejarah yang pemurah. Baginda Nabi adalah yang paling pemurah. Baik. Kemudian Anas sebut lagi satu. Anas kata asja'an nas. Kemudian baru dimasuk cerita. Nabi ni adalah orang yang paling berani. Paling berani. Nabi pernah sebut, aku diberi kekuatan 10 lelaki yang gagah. Kalau kita katakan sejarah orang gagah di Malaysia ni siapa? Kalau dulu Malik Noor lah kot ya. Zaman tu orang tak kenal lagi gym. Dia dah kenal dah gym. Maknanya dia duduk main dah batang-batang besi tu. Sebab tu dia boleh wakil Malaysia sampai peringkat apa saya tak ingat dah tuan-tuan. Cuma nak bagi tahu, Nabi ni kalaulah kita andaikan Malik Noor ni orang yang paling kuat lah. Nabi ni 10 orang Malik Noor. Tu kegagahan dia. Nanti tuan-tuan boleh tengok cerita macam mana beraninya Nabi. Dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Nabi ni sepanjang hidup dia menyertai peperangan sebanyak 19 kali. 19 kali peperangan Nabi sertai. Tapi Nabi tak pernah membunuh walau seorang. Dalam peperangan tu, yang 19 kali daripada Badar sehinggalah peperangan yang terakhir, 19 semua peperangan, Nabi tak pernah membunuh walau seorang. Kecuali ada yang terluka kerana rejaman lembing daripada Nabi, iaitu Ubay bin Khalaf. Kisah Ubay bin Khalaf dengan baginda Nabi ni, kenapa Nabi, satunya kita kena faham, kenapa Nabi walaupun dalam peperangan Allah Ta'ala tak takdirkan Nabi ni membunuh musuh dia. Walaupun sejahat-jahat musuh. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, ishtadda ghadabullah. Allah Ta'ala sangat-sangat murka mana-mana manusia yang dibunuh oleh Rasulullah dalam perang Sabil. Sebab tu Nabi kalau boleh mengelak daripada membunuh manusia tersebut walaupun dia kafir. Sebab dia akan jadi manusia yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tu tengok Nabi. Walaupun dengan musuh yang berlawan dengan dia, kalau boleh aku nak elak daripada bunuh. Sebab apa? Manusia ini akan jadi manusia yang paling dimurkai Tuhan. Tuan-tuan bayanglah berdepan dengan kekuatan Tuhan, lenyek, hancur, lebur lah. Ibarat contohnya gitu. Sebab tu dalam sejarah 99 peperangan tu kita tak akan bertemu Nabi bunuh seorang. Tak. Kecuali Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni peristiwa dia dalam perang Uhud. Setelah apa? Setelah pasukan pemanah turun daripada bukit rumah tu. Bukit yang Nabi suruh tetap di situ sebagai pemanah, duduk atas tu je. Bila mereka turun, maka orang Quraisy ringkas ceritanya mengepung. So bila mengepung, maka Nabi dan para sahabat undur ke belakang. Undur ke belakang maknanya ke arah Uhud, maknanya nak menaiki Uhud. Jauh daripada Quraisy yang sedang datang nak menggempur tentera Rasulullah yang jumlahnya pun tak ramai, dengan kelengkapan pun tak banyak. Ada seorang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni sebelum kes tu lagi, dia pernah sebut, wallahi la aqtulanna Muhammadan. Dia kata, demi Allah aku akan bunuh Muhammad. Sampai ayat tersebut kepada baginda Nabi, Nabi kata apa? Bal ana aqtuluhu insya-Allah. Itu ayat Nabi. Bahkan aku yang akan bunuh dia insya-Allah. Sampai ayat Nabi kepada Ubay bin Khalaf, dah gementar dah dia. Baru sampai ayat Nabi kepada Ubay bin Khalaf, dah mula rasa tak senang duduk. Dah mula rasa takut. Sebab apa? Sebab dia tahu Muhammad ni, baginda Nabi Muhammad tak bercakap kosong.
Dia tak menipu. Kalau dia cakap dia bunuh aku, maknanya aku memang mati kena bunuh. Jadi peristiwa akhirnya berlaku dalam peperangan Uhud menyebabkan Ubay bin Khalaf ingat balik apa yang baginda Nabi sebut. Ubay bin Khalaf, dia dalam peperangan Uhud dengan kelengkapan yang cukup, pakai baju besi semua. Daripada kepala sampai ke bawah baju besi. So dia datang dengan kelengkapan yang cukup, dengan baju besi, dengan pedang. Para sahabat yang tengok Ubay bin Khalaf memang makin nak bunuh Nabi, memang ketakutan dah para sahabat. Tapi Nabi kata apa? Khalluh. Nabi kata biarkan, biar dia datang. Itu beraninya Nabi. Biar dia mai. Dia nak tahu aku setara mana. Itu kok bahasa Kedah ya ke? Bunyi macam siam je tuan-tuan tak? Gitulah. Dia datang, Nabi ambil panah. Nabi ambil apa? Nabi ambil lembing. Sahabat-sahabat cerita, kisah ni kalau tak silap saya ada dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Syekh Mubarak Furi. Tuan-tuan boleh lihat ada terjemahan Melayu. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum ni dapat tempat yang pertama penulisan sirah peringkat dunia. So kalau tuan-tuan nak baca Ar-Rahiqul Makhtum, cantiklah untuk bacaan santai kan. Sambil duduk saja-saja baca sirah. Ar-Rahiqul Makhtum ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Dalam tu dia cerita ketika Ubay bin Khalaf semakin hampir dengan Rasulullah, maka Rasulullah ambil lembing yang dimiliki oleh seorang sahabat. Nabi ambil lembing, Nabi baling. Balingan Nabi, lembing tersebut menyebabkan sahabat terundur ke belakang. Aura kekuatan tangan Nabi membaling. Sehingga sahabat yang ada di tepi itu tergerak ke belakang. Tuan-tuan bayang macam apa? Macam Goku dalam Dragon Ball lah. Cuma maknanya tuan-tuan tengok juga Goku ni. Oh, saya tahu tuan-tuan pun ahli dunia. Gitulah lebih kurang tuan-tuan. Maknanya Goku kan bila dia kumpul dengan rambut dia pun dah naik api kan tuan-tuan. Saya tengok kartun ni tuan-tuan. Lepas tu berangan nak jadi Goku juga. Konon-konon. Kan bila dia hempap tu semua berlalu pergi kan. Gitu ibarat Nabi bila baling lembing tu sahabat terundur ke belakang. Kuatnya baginda Nabi. Kat mana kena pada Ubay bin Khalaf? Kena dicelah. Di antara topi yang dia pakai dengan baju besi yang dia pakai ada ruang di bahagian leher, sak kena di bahagian tengah, kena leher. Kena kat leher tu Ubay bin Khalaf kata, aku mati dah kena bunuh oleh Muhammad. Geng-geng Quraisy yang ada dekat dengan dia, pi angkat dia berdarah lah. Orang Quraisy tengok dia kata, tak ada apa, luka je pun. Tapi luka yang kena di leher dia tu menyebabkan esoknya dia meninggal. Tu Ubay bin Khalaf. Itulah satu-satunya orang yang bukan Nabi bunuh direct. Dia luka di leher, luka pun Quraisy sendiri mengatakan, alah, luka sikit je pun. Tuan-tuan boleh lihat dalam hadis tersebut. Kisah tersebut dalam sirah. Maknanya luka menggelupas. Menggelupas tapi berdarah. Menyebabkan dia memburuk, kemudian esoknya meninggal. Itu sejarah orang yang terkena lembing. Hasil daripada lemparan Rasulullah. Saya nak ceritanya ialah Asja'an nas. Nabi ni orang yang paling berani. Sebab tu sahabat-sahabat sendiri cerita, kalau kami berada dalam kekalutan, tak ada tempat lain kami duduk belakang Nabi. Sebab dia berani. Kita duduk belakang bini, takut. Kan? Ada tok-tok dulu kan, zaman Jepun dulu. Waktu Jepun masuk, yang suami ni lari tak tahu ke mana dah. Tinggal bini duduk dalam rumah. Sebab apa? Bini nak lari macam suami tak boleh. Sebab apa? Ada anak. So yang mak-mak ni lah duduk tunggu anak dalam rumah tu nak lari. Anak takkan nak tinggal. Mati pun matilah. Waktu Jepun mula-mula masuk. Tuan-tuan tak sebab tuan-tuan orang muda, saya orang tua sempat tuan-tuan. Tak sempat tidak tuan-tuan. Saya dengar cerita orang tua-tua. Saya tanya orang tua-tua gitu, dia kata antaranya yang si suami ni lari tak tahu dah sembunyi kat mana sebab takut dengan Jepun. Tapi yang mak-mak ni kadang-kadang lebih berani daripada apa? Daripada yang lelaki ni. Patutnya yang lelaki ni lah yang duduk depan, baru qawwamuna 'alan nisa.
Baik, jadi Nabi ni asja'an nas. Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dalam sirah tersebut, setelah Ubay bin Khalaf terkena panahan tu, maka dia kata, wallahi law lam yusibni illa biriqihi laqatalani. Dia kata, demi Allah, dia kata, kalaulah tak kena pada aku kecuali air liur Nabi je, nescaya aku mati. Kuat tuan-tuan. Baginda Nabi, air liur ya, dia kata, kena kat aku, mati aku. Tak tahu nak bayar macam mana tau. Tunggu tanya dalam syurga nanti. Mudah-mudahan. Baik, mana tadi? Jadi Nabi ni manusia yang paling berani. Kemudian barulah dimasuk cerita. Anas pun bercerita. Nak cerita tentang keberanian yang ada pada Rasulullah ni. Maka dia kata, walaqad fazi'a ahlul madinati dhata lailatin. Pada suatu malam, penduduk Madinah pernah dikejutkan. Lalu orang ramai telah pergi menuju ke sumber suara tersebut. Bunyi suara yang kuat. Ada yang mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan itu suara perompak yang datang secara berkumpulan. So menyebabkan penduduk Madinah semua dengar suara tersebut. Kalau seorang dua maknanya taklah kuat. Tapi bila kuat tu maknanya sekumpulan perompak yang datang. Jadi bila semua orang dengar, semua terjaga pada malam tu. Jadi masing-masing pun pakat-pakat keluar beramai-ramai. Lalu orang ramai telah pergi menuju ke sumber suara itu. Kemudian mereka disambut oleh Nabi SAW yang telah mendahului mereka menuju ke sumber suara itu seraya berkata. Rupa-rupanya Nabi dah sampai dah ke tempat tu. Tak ada dah, selesai dah. Ketika sahabat-sahabat datang beramai-ramai itu maknanya dah hilang dah suara tu. Dan pada masa tu Nabi dah ada kat tempat tu dan para sahabat tengok di leher Nabi ada pedang. Nabi bawa pedang. Di leher dia Nabi gantung pedang. Jadi ulama ambil daripada apa yang Nabi buat tu harus menggantung pedang di leher. Ada orang gantung tasbih kan, harus tu. Menggantung tasbih di leher. Menggantung pedang di leher. Itu harus, tapi tuan-tuan jangan buat, nanti polis tangkap. Kita tak boleh buat kawasan yang macam gini, tuan-tuan. Baik, mana tadi? Jadi Nabi dah datang lebih awal daripada mereka ini. Lalu Nabi kata lan tura'u. Nabi ulang 2 kali. Lan ni nafi lil abad. Orang mengaji lurah, lan ni nafi, menafikan sampai bila-bila. Tak payah takutlah. Gitu. Jangan takut sampai bila-bila gitulah. Kalau nak terjemah ikut bahasa. Jangan takut, jangan ada walau sedikit pun rasa takut. Jangan ada sedikit pun rasa bimbang, rasa takut. Tu Nabi sebut. 2 kali tu ulama kata kenapa? Nabi ulang 2 kali litakkid. Ada ulama kata ulang tu kerana apa? Kerana nak menegaskan. Jangan takut, jangan risau. Tak ada apa-apa yang berlaku. Ada ulama kata Nabi ulang 2 kali tu sebab bagi tahu sebelah kanan sekali, bagi tahu sebelah kiri sekali. Lan tura'u. Tu ulama yang mensyarahkan hadis lah. Baik. Wa huwa ala farasin li Abi Talhah uryin. Tengok Nabi pada masa tu datang dengan menaiki kuda milik Abu Talhah. Kuda milik Abu Talhah tu pula ma'alaihi sarjun. Uryin ni ma'alaihi sarjun, tu huraian dia. Ma'alaihi sarjun ni maknanya tanpa ada pelana di atasnya. Maknanya macam mana? Nabi pergi ni dalam keadaan tergesa-gesa juga. Untuk memastikan yang ada dalam bumi Madinah tu selamat semua. So Nabi tak ada lah bersiap, ambil pelana dulu letak atas tu, naik, duduk atas pelana, beriah dulu, tidak. Maknanya ambil, capai je kuda, terus berlalu pergi. Capai je mana-mana kuda, Nabi pergi ke tempat bunyi suara tersebut. Tu ulama sebut gitu. Maknanya tanpa ada persiapan. Kita kalau dengar benda pelik mesti awal-awal lagi pergi dapur dulu kan. Dengar kat luar pagar orang macam duduk kumpil ke dipanggil. Kumpil mangga pagar tu, kita mungkin ke dapur dulu.
Cari apa-apa benda-benda yang boleh pertahankan diri. Ibaratnya Nabi ni pergi tergesa-gesa, capai pedang, ambil kuda terus pergi. Sebab diri dia tu sendiri, badan jasad dia tu sendiri dah cukup kuat. Sebab tu dia boleh menumbangkan Rukanah 10 kali. Sampai Rukanah mengaku kalah. Rukanah ni ahli gusti yang memang dia kerja dia ambil upah. Maknanya kalau dia boleh mengalahkan ketua kepada satu-satu kabilah, dia akan dibayar. Dia akan dibayar, kemudian dia akan dapat keistimewaan lain lagi. Jadi pernah sekali dia nak lawan dengan Rasulullah. Jadi dia ditumbangkan oleh Nabi sebanyak 10 kali. Akhirnya mengaku kalah Rukanah ni. Ada riwayat mengatakan akhirnya Islam, ada riwayat kata Rukanah tak Islam juga. Itu khilaf di kalangan ulama lah. Cuma saya nak sebut kisah ni. Kemudian setelah Nabi pergi dengan kuda Abu Talhah dan kuda tersebut pun tanpa pelana di atasnya, sementara di leher baginda Nabi tergantung pedang. Lalu baginda bersabda, sungguh aku mendapati kuda ini seperti laut, atau sesungguhnya kuda ini seperti laut, yakni berlari dengan kencang. Ini mukjizat. Mukjizat. Kuda yang dimiliki oleh Abu Talhah ni, kuda nama dia Mandub. Nama dia Mandub. Nama kuda ni. Kuda ni disebut oleh ulama sifat dia bati. Jenis apa? Slow. Berlari pun slow. Tapi bila mana Nabi naik kuda ni, dia jadi laju. Itu di antara mukjizat yang berlaku, perubahan yang berlaku pada kuda tu bila mana Nabi Nabi naik, kuda tersebut jadi cergas, jadi laju, berubah daripada sifat asalnya lemah, letih, slow. Dalam Muslim sebut farasun bati. Kuda yang Nabi naik ni. Kemudian berubah daripada lambat jadi laju, daripada lemah jadi cergas. Itu mukjizat yang ada pada yang berlaku pada haiwan ataupun pada kuda yang dimiliki oleh Abu Talhah tu. Itu satu hadis. Yang kedua, isyak dah ni. Satu lagi saya baca ya. Hadis terakhir last tajuk ni. Haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnul Munkadir an abihi an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir ni antara anak muda yang memeluk Islam awal, Jabir. Dalam Aqabah yang kedua, kalau tak silap saya, dia dah memeluk Islam, Jabir. Daripada kalangan Ansar. Tapi dia antara yang memeluk awal Islam. Dalam peperangan Badar dan Uhud, Jabir tak menyertai. Disebabkan oleh tak ada orang yang nak jaga adik-beradik dia yang perempuan seramai 9 orang. So tak ada orang nak jaga, so ayah dia pergi jihad, dia duduk kat rumah untuk jaga adik-beradik perempuan dia seramai 9 orang tu. So Jabir ni masyhur dengan kisah Nabi dah tanya, engkau dah berkahwin belum? Jabir kata, dah ya Rasulullah. Nabi tanya, engkau berkahwin dengan gadis ke dengan janda? Lalu Jabir kata, aku berkahwin dengan janda ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kenapa engkau tak kahwin dengan gadis? Kerana keistimewaan kau kahwin dengan gadis, tula'ibuka wa tula'ibuha. Engkau akan berseronok dengan dia, dia pun seronok dengan engkau. Berbanding dengan janda. Janda ni dia ada pengalaman dengan lelaki yang dengan suami pertama. So kalau kita ni datang, masuk jadi suami dia yang kedua, lepas tu ada perangai pula kita. Dia duduk banding dengan suami pertama dulu. Sebab dia ada pengalaman dengan suami pertama. Dari sudut apa sekalipun, dia dah ada pengalaman dengan suami pertama. Sebab tu Nabi suruh Jabir kahwin dengan bikir, dengan gadis. Tapi Jabir kata, aku kahwin dengan janda. Nabi tanya, kenapa? Kadang-kadang orang ambil hadis takat tu je. Sebab tujuan dia nak kahwin dengan gadis. Dia tak nak janda. Buat janda apa? Dia kata, Nabi suruh kahwin dengan gadis lah.
Tak, tengok jawapan Jabir ni. Jabir ambil janda sebab apa? Sebab Jabir beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku meninggal. Mak aku pun dah meninggal. Adik perempuan aku ramai 9 orang. Kalau aku kahwin dengan gadis ini nanti akan sebaya dengan adik-adik aku. So siapa yang nak mendidik, nak mengadapkan mereka? Tengok bijak Jabir. Walaupun muda, tapi dia punya pandangan dia jauh. Dia melihat siapa yang nak mendidik dan mengadap. Dalam riwayat tersebut, siapa yang tu'addib, siapa yang nak mendidik adik-adik aku ni dari sudut adab-adab dia. Kalau ambil yang sebaya dengan dia. Yang sebaya ni, adik-beradik pun boleh jadi tak respect kan. Macam kita, tak respect. Sebab apa? Sebab sebaya. Kak ipar sebaya dengan dia, payah. Sebab tu kena cari yang tua. Baik. Jadi, bila dia sebut kepada Rasulullah, tujuan aku ambil yang janda ni supaya dia boleh tolong jaga makan minum adik-adik aku, kemudian dia boleh mengadapkan adik-adik aku, maka Nabi jawab apa? Khaira. Nabi kata mudah-mudahan kebaikan untuk engkau. Khaira. Nabi jawab sepatah. Nabi kata khaira. Itu Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ni lah yang menceritakan. Abdullah bin Abdullah, ayah kepada Jabir ni pun ada kisah yang menarik juga. Keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Abdullah, ayah kepada Jabir ni yang mati syahid. Pun tuan-tuan boleh baca juga kisah tu. Tak sempat dah saya nak baca hadis ni. Sebab hadis ni banyak benda juga yang Nabi sebut. Akan datang insya-Allah kita lihat hadis yang ke-304 yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhuma wallahu a'lam wa ilmuhul atam.